Pahang FM. Sedang pada perkongsian berkenaan program Nur Ramadan yang akan dilaksanakan di Pahang nanti. Kita juga nak berkongsi pada anda berkenaan topik pada pagi ini berkenaan ayam dan telur. Adakah bekalannya mencukupi setakat ini? Bersama dengan rakan penyampai ataupun rakan pengacara saya, Ridwan. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Syuhaidah. Jadi betul untuk kita kupas adakah bekalan ayam dan juga telur sempena musim perayaan ini mencukupi. Jadi untuk komentar SPM, saya berbesar hati bersama dengan Datuk Jeffrey Ng Chung Ngee, iaitu Penasihat Persekutuan Persatuan Penternak Malaysia FLFAM, bersama dengan saya menerusi talian Google Meet. Baiklah, selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Baiklah. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi kepada semua pelanggan semua rakyat Malaysia dan selamat berpuasa. Datuk boleh jelaskan bagaimanakah situasi sekarang? Adakah bekalan kita mencukupi pada musim perayaan ini? Bekalan ayam dengan telur untuk bulan puasa ini cukup, dan kita dah jamin kepada kerajaan bahawa ayam dan telur untuk raya akan cukup. So kita dah jumpa dengan KPDN dan kita dah mengesyorkan bahawa bekalan ayam dan telur itu akan jadi cukup. Kalau ada kekurangan di mana, tolong buat rayuan kepada KPDN dan kita akan kerjasama dengan kerajaan untuk menjelaskan bekalan ayam dan telur itu ke tempat-tempat yang lapor kepada KPDN. Datuk, adakah akan ada kerjasama dengan persatuan penternak lain untuk memenuhi permintaan atau mengimport bekalan dari negara jiran, Datuk, untuk memenuhi permintaan kita? Pengimportan ayam atau pengimportan telur dah dilalaskan oleh kerajaan dan also dengan pengusaha-pengusaha kita. So sekarang kalau kita cakap dari segi ayam, setiap bulan kita import lebih kurang 16 sampai 18 ribu tan sebulan. So dengan pengimportan ini kita rasa ayam mesti cukup untuk raya dan bulan Ramadan ini. Apa yang kita tahu, Datuk, ayam dan telur ini merupakan satu barangan yang telah pun dikawal harganya. Adakah dengan harga kawalan ini menjejaskan peternak? Kerana kita faham kos pengeluaran yang tinggi di kalangan penternak ini. Harga kawalan untuk ayam dan telur dah dilaksanakan lebih daripada 1 tahun. Dalam waktu hawa kawalan ini, kita tahu kos pengeluaran kita lebih daripada harga kawalan. Tapi kerajaan dengan jasa baik telah memberi subsidi kepada peternak. Cuma satu isu yang kita ada adalah pemberian subsidi itu agak lambat sikit. Kita harap kerajaan dapat mempercepatkan proses itu. Pasal perlambakan kasih subsidi ini akan menjejaskan duit pusingan peternak. Jangan dilambatkan, dia akan menjejaskan operasi kita. Kalau kita tak ada duit untuk beli anak ayam untuk terus peternak lagi, dan bekalan akan menjejas. Kita haraplah barang itu dapat diselaraskan secepat mungkin. Dalam situasi sekarang, Datuk, apa pandangan Datuk jika penternak yang ada sekarang mengawal ataupun menyimpan bekalan ini supaya dapat meningkatkan harga jika permintaan semakin tinggi? Dalam isu ternakan ayam ni, kita cakap macam ni, peternak tak dapat simpan ayam. Kalau kita simpan ayam, setiap hari ayam tu akan makan dedak. Dan setiap hari ayam tu akan besar. Kalau ayam tu dah besar daripada berat yang diperlukan oleh market, maka kadang-kadang kita terpaksa jual ayam tu lagi murah daripada harga yang berpatutan. So untuk kita tak pernah nak simpan ayam. Bahkan untuk raya ini, macam selalu ayam cakap dengan semua reporter-reporter yang tanya saya, kita akan jual ayam kita awal supaya waktu cuti raya ni ayam itu takkan besar lebih daripada berat yang market boleh terima. So itu sebab kan pasal biasa sebelum raya tu permintaan akan jadi tinggi. Tapi dalam waktu raya tak ada orang akan niaga. So ayam kita yang belah dekat ladang, kita tak ada tempat pergi. So kalau kita tak jualkan ayam itu awal,
ayam tu akan jadi besar, lebih besar daripada apa yang diperlukan oleh perangan-perangan kita. Itu sebab kadang-kadang kalau kita simpan ayam tu lebih 1-2 hari, kita terpaksa turunkan harga itu lagi murah daripada harga kawaran untuk jaga ayam tu. Itu sebab kita biasa tak ada kesempatan untuk nak simpan ayam. Jadi kalau kita lihat pelbagai inisiatif telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk mencari penyelesaian supaya harga ayam tidak terus meningkat, meroket naik. Jadi kalau kita lihat inisiatif-inisiatif ini, kita berjaya untuk mengawal harga ayam ini supaya sentiasa stabil. Apa pandangan Datuk? Peternak-peternak Malaysia dah janji dengan kerajaan bahawa kita akan bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam inisiatif-inisiatif yang ada. Seperti apa yang cakap tu, kita akan cuba PKC untuk mengurangkan kos pengeluaran atau kos dedak itu, atau kita akan cuba sedaya upaya untuk macam mana kita nak meningkatkan prestasi pengeluaran ayam ni, supaya kos pengeluaran ayam ni dapat dikurangkan. Okey, baiklah Datuk. Kita nak lihat apakah pandangan masyarakat berkenaan dengan isu ini. Apa kata kita saksikan? Boleh. Start puasa ni memang saya nampak ayam kerana sebab banyakkan kedai-kedai ayam ni di awal ada kenaikan sekitar lepas saya pergi pada bosan hari ni saya pergi dan kita nak kerajaan dapat buat sesuatu itu untuk masalah ayam sosial ni satu yang kita sebenarnya hari-hari anak-anak lebih dan sekarang sekolah ni kan orang banyak nak makan ayam tu nak upah lebih lah seharian. Bahawa ayam nak dekat puasa ni permintaan makin tinggi, ayam batin pula lah ada banyak orang yang nak campur dengan tahan semua, tapi kita mencuba juga lah untuk mencukupkan permintaan semua orang macam mana lah. Okey, sebelum puasa tu telur harga telur memang tinggi, start puasa je dah turun dah. Dan tu pun lepas berapa, satu minggu, lepas seminggu je baru dia turun. You could maintain lah, kalau tidak boleh kurangkan lagi lah. Harga memang sudah naik banyak. Jadi kita pun harap boleh harga dia boleh dipertimbangkan dari kerajaan supaya kita tak beli dengan mahal. Dulu kita beli satu tray tak sampai RM10, sekarang RM13-14. Okey, itu dia antara pandangan masyarakat berkenaan dengan bekalan ayam dan juga bekalan telur. Baiklah Datuk, berkaitan dengan harga ayam dan juga telur ini, kalau ikutkan kementerian, lebih daripada 2,700 peniaga didapati menjual melebihi harga. Apa pandangan Datuk berkenaan dengan isu peniaga yang menjual melebihi harga ini, Datuk? Kita memang concern dengan isu macam tu. Pasal untuk kita, kalau harga ayam tu atau telur tu jual terlalu tinggi, dia akan menjejaskan bekalan, menjejaskan permintaan ayam dan telur. Kalau permintaan tu kurang dan apa yang kita keluar tu dari segi pengeluaran yang sama, harga akan turun juga. So yang biasa saya cakap dengan semua perangan-perangan kita juga, jika kalau kita cakap harga siling ni diberhentikan atau diubahkan dalam bulan 6, sama ada harga ayam dan telur tu akan meningkat, saya rasa tak boleh, tak boleh. Pasal sebab kalau dia naik terlalu tinggi, dia akan jejaskan permintaan juga. Kalau dia jejaskan permintaan, harga kesenian dia akan jatuh. So kita selalu minta semua peniaga-peniaga yang bekerjasama dengan kita supaya kita cari satu solusi yang baik. Asalkan semua orang dapat rezeki, jangan angkat kesempatan, rakyat akan dapat harga yang berpatutan. Itu adalah corak yang kita harap akan terjadi kepada masyarakat Malaysia atau market dekat Malaysia. Okeylah. Baiklah, Datuk, soalan terakhir saya, apakah harapan Datuk kalau kita lihat bekalan ayam dan juga telur ini sepanjang musim perayaan ini, selepas Hari Raya Syawal nanti kita akan menempuhi lagi untuk perayaan Ailadha pula? Ya, kita akan bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk bersungguh-sungguh untuk memastikan bekalan dan harga yang berpatutan untuk harga ayam dan telur, supaya rakyat Malaysia tak akan
terasa inflasi makanan yang terlalu tinggi ini, supaya semua orang dapat beraya dalam hari raya yang penting ini kepada semua rakyat. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Jeffrey Ng Chung Ngee, iaitu penasihat Persekutuan Persatuan Penternak Malaysia, bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia menerusi komentar SPM. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Baiklah, kita terus saja. Kita nak ke Sabah. Ini cerita pagi di negeri Sabah. Masih lagi berkaitan dengan bekalan makanan Ramadan. Jadi kita nak lihat apakah situasi yang berlaku di Sabah. Adakah bekalan makanan mencukupi, terutamanya apabila kita masih lagi ada 10 hari untuk kita menjelang Hari Raya Aidilfitri, dan pastinya banyak bekalan makanan perlu dipertingkatkan kerana permintaan semakin meninggi. Terima kasih banyak-banyak, Datuk, dan kita terus sahaja.